Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi pengajian kita, cuma pada malam ini kita akan bermula dengan season yang baru ataupun siri yang baru. Kalau siri yang lepas kita dah bercerita tentang sirah ataupun kisah yang berkaitan dengan baginda junjungan kita Nabi SAW, maka insya-Allah pada siri kali ini kita akan pergi kepada senior-senior Nabi SAW, iaitu kisah-kisah para anbiya ataupun para rasul. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam, kemudian akan mengikut turutannya insya-Allah sampai kepada sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita cerita pasal kisah Nabi SAW ini, dia satu bab yang baru dan sudah tentu setiap daripada siri yang kita akan mula, dia mesti memerlukan kepada mukaddimah untuk sebagai satu pintu untuk kita masuk ke dalam perbahasan ini supaya kita lebih faham. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada introduction sebelum kita masuk kepada kisah Nabi Allah yang pertama ataupun bapa kepada seluruh manusia, iaitu Adam alaihissalam. Bila kita cerita tentang kisah, iaitu kisah ni, walaupun dalam bahasa Melayu kita panggil kisah, sebenarnya kalimah ini diambil daripada perkataan bahasa Arab. Perkataan bahasa Arab iaitu qissah, ataupun kata jamak dia, plural dia qasas. Qasas. Kisah ni dalam bahasa Arab adalah berita-berita yang diriwayatkan ataupun diceritakan. Al-Quran menamakan cerita-cerita, berita-berita umat terdahulu yang disampaikan dalam Al-Quran itu dalam bentuk kisah. Sebab itu dalam Quran Allah kata umpamanya, demikianlah kami kisahkan kepadamu sebahagian kisah umat yang telah lalu. Banyaklah kira kata kalau Allah cerita dalam Quran, Allah bagi tahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itulah kisah-kisah umat yang terdahulu dan semua kisah-kisah daripada Rasul yang telah kami ceritakan. Itu adalah sebahagian daripada berita-berita negeri yang telah dibinasakan. So itu semua kalau kita baca dalam Quran penuh dengan kisah-kisah umat yang terdahulu. Asal kisah menurut bahasa Arab, maksudnya kisah ni dalam kata akar bahasa Arab dimaksudnya kita menjejaki sesuatu, menelusuri satu jejak. Jadi pakar ataupun orang yang ahli dalam urusan jejak berjalan ni, dia macam ada kesan kan, kalau kita berjalan tu tapak kaki, kalau kita kat padang pasir dia akan ada kesan tapak kaki ni, akan ada orang yang akan terror untuk nak tracking kesan-kesan pejalan kaki ni. Dan dia akan ikut sampai berhenti tempat yang mana kesan itu berhenti. So daripada situlah diambil perkataan kisah, iaitu kita akan cuba menjejaki peristiwa-peristiwa, kisah-kisah, peristiwa yang telah diceritakan berkaitan dengan para anbiya yang terdahulu. Orang-orang Arab dianggap setiap daripada pemberitaan itu sebagai kisah. Kalau kita tengok pun dalam bidang kesusastraan Arab, kita akan dapati bahawa kisah ni adalah warna yang tersendiri, yang mempunyai tabiat yang khusus dalam satu penceritaan. Jadi setiap kisah adalah berita dan tidak semua berita adalah kisah. Penciptaan langit, bumi, malaikat, jin yang Allah sampaikan kepada kita adalah berita, bukan kisah. Nama-nama para nabi dan rasul, nama-nama nenek moyang ataupun ayah-ayah para nabi, semua yang Allah sampaikan kepada kita hakikatnya adalah berita, bukan kisah. Adapun berita-berita para rasul bersama dengan kaum mereka,
konflik-konflik, pergolakan yang berlaku di kalangan mereka ini baru kita sebut sebagai kisah, dan ia juga merupakan berita buat kita. Jadi kita boleh faham bahawa kisah ni, bila kita nak cerita ni kisah ni bermaksud satu pengetahuan yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dengan metodologi bahasa yang tertentu, yang ada di punya hujung dan kita kata target yang tertentu. So ni penceritaan kisah ini juga merupakan satu benda yang salah satu daripada aspek kesusastraan lah, dan lama dululah benda-benda ni telah berlalu lama dahulu. Pentingnya kisah sebab kisah ni sebenarnya adalah salah sebuah daripada warna-warni kesusastraan. Manusia kita ni biasanya tak berapa nak bagi perhatian kepada maklumat-maklumat yang disampaikan secara formal. Tetapi bila disampaikan melalui penceritaan ataupun kisah, dia mempunyai nilai pengaruh yang tinggi dan lebih disukai oleh manusia. Orang suka. Bila ada, kalau kita tengok pun kuliah-kuliah ataupun ceramah-ceramah di Malaysia umpamanya, kebanyakan masyarakat kita lebih menggembari, kita kata lebih suka kepada kuliah-kuliah ataupun kelas-kelas yang berunsurkan kepada banyak penceritaan. Walaupun penceritaan itu tidak salah, tetapi jika cerita-cerita yang disampaikan itu di luar daripada topiknya ataupun tidak mengandungi satu mesej yang penting ataupun fakta yang penting, ataupun jika disampaikan sembrono tanpa nak meneliti tentang kesahihannya, maka itu memperbanyakkan ia boleh menjadi satu kelompongan. Tetapi itulah fitrah manusia. Lebih suka kepada penceritaan banyak berbanding dengan kita kata fakta. Itu lebih mudah untuk diterima oleh halua telinga kita. Kita tengok yang mana di arus perdana, kebanyakan mereka ni lebih banyak berkisah berbanding dengan kalau kita tengok kelebihan asatizah sunnah kita, iaitu mereka lebih mementingkan fakta-fakta, input-input untuk nak disampaikan, dan kisah-kisah ini hanya diselangi sebagai satu selingan ataupun satu pembuktian lah. Tetapi berbezalah kalaulah kata memang topik yang kita nak ceritakan ni berkaitan dengan kisah, umpamanya sirah, umpamanya kisah para nabi dan rasul, maka sudah tentu dia akan berbentuk penceritaan. Dan penceritaan ni juga adalah satu benda yang kita kata antara benda yang penting jugalah, salah satu cara untuk nak kita mempelajari satu-satu fakta dengan penting. That's why kalau kita tengok orang yang tengok movies umpamanya ataupun cerita filem di televisyen, walaupun dia tengok filem itu berkaitan dengan history yang mengandungi elemen sejarah, tetapi ianya lebih mudah untuk nak kita hadam, kita ingat dan kita faham di dalam bentuk penceritaan. Tetapi kalaulah kita baca, misalnya kalau kata yang kita lepas kita belajar tentang sirah Nabi SAW, if kita belajar sirah tu dengan melalui pembacaan, jadi ramai orang akan merasa berat ataupun lebih rasa macam susah nak digest, sebab a lot of facts, penceritaan bahasa-bahasa di dalam buku ini tidak sama dengan bahasa-bahasa yang disampaikan secara langsung. Berbanding kalau kita belajar sirah secara melihat filem, drama ataupun melalui penceritaan yang kita dengar, itu lebih mudah untuk nak kita hadam. Jadi disebabkan medan penceritaan ini juga satu benda yang sangat penting, maka ada macam-macam bentuk lah penceritaan yang orang buat pada zaman sekarang, macam-macam metodologi, macam-macam cara. Ada yang disebut sebagai riwayat. Riwayat ni satu yang kisah yang panjang ataupun bersambung. Banyak kita kata ada jaringan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Ada juga kisah pendek yang kita panggil sebagai cerpen kan, cerita pendek. Itu datangnya cerpen. Termasuk kalau kita tengok kisah-kisah fiksyen, kisah-kisah tentang haiwan,
yang mana kalau kita daripada kecil lagi anak-anak kita memang dah didedah dengan teknik penceritaan. Cuma orang-orang dewasa pun suka jugalah kepada teknik penceritaan. Itu yang kita kata tadi, boleh tengok di TV-TV ataupun ada buku-buku yang kita boleh baca, yang kita boleh telaah. Kisah yang terbaik definitely adalah kisah-kisah Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran yang diturunkan daripada Allah Azza wa Jal yang maha mengetahui. Macam mana yang Allah kata dalam surah Yusuf, kami telah menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepada kamu. Dan kisah-kisah daripada hadis Nabawi, of course, seiringlah dengan kisah-kisah Al-Quran. Kebanyakan orang kita lebih terbiasa membaca kisah hanya untuk hiburan, ataupun kita kata just want to fill the time. So banyak orang-orang kita bila baca tentang kisah, novel, mereka suka baca benda-benda yang imajinasi, kisah-kisah khayalan, kisah-kisah yang tak real. Saya dulu masa zaman-zaman sekolah lalu sukalah juga baca novel-novel yang nampak macam seronok, thriller-thriller ni. Tapi bila kita semakin meningkat dewasa, lama-lama kita akan rasa macam terlampau banyak membaca imajinasi ni, satu kita kata agak membuang masa. Sebab ya of course dia ada some benefit, ada satu manfaat, tapi kita boleh spend the same time, the same reading untuk kita membaca pembacaan yang lebih bermanfaat, yang boleh menambah pengetahuan kita, yang lebih menambahkan fakta kita. Jadi itulah kalau kita tengok tabiat-tabiat manusia di dalam membaca. Okay. Dan kisah-kisah di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, semuanya benar. Itu yang kita kata kelebihan kisah dalam Al-Quran dan hadis ni semuanya sahih. Of course hadis tu mestilah ditapis lah. Quran alhamdulillah. Dan cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih ni adalah cerita-cerita yang straight to the point, yang tak ada pertambahan, tak ada pengurangan. Macam mana apa yang Allah sebut dalam suratul Kahf, kami ceritakan kisah mereka kepada kamu dengan sebenarnya. Allah kata sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Jadi kisah bukan satu kebenaran kecuali ia disampaikan oleh penyampai tanpa ada elemen-elemen tokok tambah di dalamnya. Dan Allah Azza wa Jalla ni of course lah, Allah Maha Suci Allah daripada sifat dusta. Maha Suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Jadi tidak mungkin Allah menceritakan sesuatu yang tidak terjadi. Kerana Allah yang telah mentakdirkan sesuatu, Allah yang maha mengetahui, yang maha mendengar, maha melihat, Allah yang maha menyaksikan. Sebab tu ketika Allah menyampaikan kisah kepada kita, maka dia menyampaikan dengan ilmu sebagai satu zat yang menyaksikan dan yang melihat. Dalam suratul A'raf Allah kata, maka sesungguhnya akan kami khabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka lakukan, sedangkan kami mengetahui keadaan mereka dan kami sesekali tidak jauh daripada mereka. Jadi kalau manusia meyakini bahawa kisah-kisah Al-Quran yang disampaikan kepada mereka dan kisah-kisah hadis Rasul yang sampai kepada mereka semuanya adalah benar dan jujur, maka dia akan memberikan satu kesan ataupun pengaruh yang besar untuk nak meluruskan jiwa kita. Kita boleh dapat banyak manfaat, kita boleh dapat banyak nasihat-nasihat yang berguna. Dan Allah sendiri telah memerintahkan Rasulnya agar menyampaikan kisah-kisah yang diketahuinya kepada manusia, agar manusia ini dapat merenungkan keadaan orang-orang yang telah terdahulu, yang telah berlalu, supaya mereka boleh bermuhasabah, mereka boleh mengambil pengajaran untuk diri sendiri. Kalau mereka adalah orang-orang yang zalim, maka kita boleh, kalaulah kisah kaum-kaum itu adalah kisah orang yang zalim, kita boleh jauhi cara kehidupan mereka. Tapi kalau kisah yang kita dengar tu tentang kisah-kisah orang saleh yang baik-baik, maka kita boleh ambil dia sebagai satu iktibar untuk kita teladani bersama. Dalam suratul A'raf Allah kata, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu Allah kata dalam surah Yusuf terdapat pengajaran
bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran itu bukanlah berita yang dibuat-buat. Jadi para rasul, para da'i mengambil banyak pengajaran daripada kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kisah-kisah Al-Quran daripada dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, kita boleh kata, sebagai bekalan yang mampu untuk nak menyirami hati kita, menyuburkan hati kita, meneguhkan hati kita. Sebagaimana Allah telah firman di dalam Al-Quran, dan semua kisah-kisah daripada Rasul-Rasul telah kami ceritakan kepada kamu, iaitu dengan kisah tersebut kami teguhkan hati kamu. Sebab kalau kita tengok kisah-kisah manusia ni, umumnya dia ada similarity dengan kisah-kisah yang terdahulu. Generasi ke generasi pasti. Kalau Allah cerita tentang keingkaran kaum terdahulu, maka di kaum-kaum kita yang kita hidup sekarang ini juga mempunyai keingkaran yang serupa. Ada contoh-contoh yang baik kita boleh ambil. Sebab tu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya memberikan kepada kita berita-berita di mana kita boleh mendapati diri kita seolah-olah kita berada di dalam kisah tersebut. Seolah-olah nas tu di samping menceritakan tentang kisah fulan ataupun fulan, juga menyampaikan kepada kita tentang ujian yang kita rasakan, atau memberikan satu macam gambaran tentang kisah kehidupan umat terdahulu, yang kita, walaupun zaman dulu itu zaman yang lebih silam, tetapi mereka mempunyai peristiwa berkaitan, khususnya berkaitan dengan agama Allah ni, mempunyai corak dan pattern yang sama. Jadi kita ambil lah pengajaran daripada Al-Quran, daripada hadis ini. So itulah elemen utama kita di dalam mengenali ataupun kisah-kisah para anbiya. Jadi kisah yang kita nak sampaikan ini, sumber utama dia pertama sekali adalah daripada Al-Quranul Karim. Kemudian daripada kita akan ambil daripada buku-buku sejarawan Islam. Walaupun dalam buku-buku sejarawan Islam tu juga ada macam-macam, ada campur aduk, ada riwayat-riwayat yang mungkin tidak sahih, ada riwayat-riwayat yang sahih. Jadi yang itu antara benda-benda yang perlu kita untuk nak tahfiz, sebab di dalam penceritaan ini kebiasaannya akan ada elemen-elemen yang salah ataupun benar. But overall, kalau kita nak tengok tentang kisah penceritaan umat terdahulu, Rasul terdahulu, selain daripada Al-Quran dan hadis, antara sumber yang para sejarawan Islam juga ambil, iaitu daripada sumber Israiliyat. Sumber Israiliyat adalah sumber-sumber yang diambil daripada kitab Yahudi dan Nasrani. Kerana agama Samawi ini menceritakan banyak kisah umat-umat para Nabi, para Rasul terdahulu. Cuma of course, benda itu perlu berhati-hati. Apa yang bercanggah dengan kita tahu fakta, bercanggah dengan Quran dan hadis, yang itu kita tolak. Yang mana yang tak bercanggah dengan hadis ataupun Quran, yang itu kita boleh terima. Dan yang mana tak ada percanggahan, tak ada penolakan, yang kira kata between, yang itu boleh kita kisah ataupun kita riwayatkan. That's why kita akan jumpa banyak kisah-kisah yang diceritakan juga, riwayat-riwayat daripada para sahabat ataupun tabi'in juga diambil daripada sumber-sumber Israiliyat ini. Baik. Jadi sebelum kita pergi kepada kisah ataupun permulaan kisah Nabi-Nabi Allah, itu kita tak pasti adakah kita sempat untuk nak sentuh pada hari ini ataupun tidak. Tetapi kita akan ceritakan tentang beberapa aspek yang penting sebagai mukaddimah terhadap kuliah kita pada hari ini. Pertama sekali, bila kita kata kisah para Nabi dan Rasul, tadi kita dah cerita tentang kisah, apa yang maksudkan dengan kisah, kepentingan kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi siapa itu Nabi, siapa itu Rasul? Sama orang akan tertanya, Ustaz, apa beza antara Nabi dan Rasul? Okay. Nabi dalam bahasa Arab diambil daripada perkataan an-naba. An-naba.
An-naba' ni maksudnya khabar, berita. Dan Quran kan surah Amma Yatasaalun tu kan nama surah dia An-naba'. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Apa yang mereka tertanya-tanyakan itu, 'anin naba'il 'azim, tentang an-naba' iaitu berita yang azim, yang sangat besar. Jadi kenapa nabi ini dinamakan sebagai nabi? Sebab dia menyampaikan berita. Dan bahasa Arab, mukhbirun mukhbar, menyampaikan berita apa yang diberitakan. Iaitu para nabi ini seolah-olah memang ia menyampaikan satu berita daripada Allah Azza wa Jal atau apa yang telah diwahyukan kepada mereka. Dalam surah At-Tahrim Allah kata, qalat man anbaka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Allah kata, siapa yang mereka apabila mengatakan siapakah yang telah menyampaikan berita ini kepada kamu, qala nabba'ani, telah memberitakan kepada aku yang maha mengetahui, yang maha khabir. Jadi para nabi menyampaikan daripada Allah, suruhan Allah, wahyu Allah. Allah kata, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikanlah kepada hamba aku bahawa aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Allah kata, wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, yang telah menyampaikan kepada mereka tentang kisah berita tetamu Nabi Ibrahim. Ada juga sebahagian para ulama mengatakan an-nubuwah diambil daripada an-nabwah. Nabwah ni maksudnya dalam bahasa Arab diambil apa sesuatu apa yang keluar ataupun tinggi dekat bumi. Okey. Okay, ada. Wa tutlaqul Arab lafdhun nabi ala alamin min a'lamil ard allati yuhtada biha. Iaitu orang Arab dia menyebut perkataan nabi ini terhadap satu tempat yang boleh dijadikan sebagai guide. Kalau kata kita berjalan di atas muka bumi ni, kita boleh ambil dia sebagai guide. Jadi adalah kita kata relationship antara penggunaan lafaz nabi yang kita ketahui dengan asal kepada makna nabi di dalam bahasa Arab. Nabi, kalaulah kita kata daripada perkataan naba' iaitu berita, of course it's true because Nabi sampaikan berita daripada Allah. Kalau kita ambil daripada perkataan nabwah iaitu yang di atas daripada bumi ini ataupun tanah, maka kita kata sebab Nabi itu manusia yang diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat. Para Nabi adalah manusia golongan yang paling mulia di sisi Allah. Dan mereka merupakan, kalaulah kita ambil daripada makna bahasa Arab yang dijadikan sebagai guide ataupun sebagai tanda, landmark, kan? Dari segi syariat juga, dari segi beragama ni, mereka juga dijadikan sebagai satu landmark lah, yang mana kita guided dengan para anbiya untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. So itu ta'rif Nabi. Definisi bagi perkataan Rasul, bagi orang yang nak tahu apa beza di antara Nabi dan Rasul. Rasul, daripada perkataan irsal, iaitu dari segi bahasanya utusan, dihantar. Allah cerita tentang kisah Ratu Sabah. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Wa inni mursilah, maksudnya kami ini menghantar satu hadiah. Rasul irsal itu adalah satu bentuk utusan. Jadi bila dia panggil sebagai Rasul, maksudnya Allah of course menghantarkan sebagai Rasul sebab Allah mengutuskan mereka kepada manusia
dengan satu risalah yang tertentu, yang mereka ini dipertanggungjawabkan untuk nak membawanya dan menyampaikannya kepada umat, sebagaimana yang Allah firmankan, thumma arsalna rusulana tatra. Cuma apa beza di antara rasul dan nabi? Ada yang sebahagian daripada, ada pandangan dekat sana yang mengatakan tak ada beza di antara rasul dan nabi. Tetapi pandangan ini tidak sahih. Pandangan yang sahih, ada beza di antara rasul dan nabi. Dan antara yang menunjukkan kebatilan pandangan yang mengatakan tak ada beza di antara rasul dan nabi, Nabi SAW dalam sebuah hadis sendiri menyebut, hadis riwayat Ahmad, Nabi kata, bilangan para nabi itu ada 124,000. Nabi sebut bilangan rasul pula 300 beberapa belas rasul. Begitu juga di dalam Al-Quran, bila Allah sebut suratul Hajj, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Allah membezakan di antara kalimah rasul dan nabi. Allah kata, tidaklah kami utuskan sebelum daripada kamu daripada rasul, dan tidak juga daripada kalangan nabi. Maksudnya Allah sendiri membezakan rasul dan nabi. Kalaulah nabi itu rasul, maka sudah pasti Allah akan menggunakan salah satu je, sama ada rasul ataupun nabi. Sebab no point untuk redundant, benda yang same meaning. So rasul dan nabi itu pasti ada perbezaannya. Jadi bila disebutkan tentang, bila Allah sebut tentang menyifatkan, bila disifatkan sebahagian daripada rasul itu dengan an-nubuwah, maka ini menunjukkan bahawa kerasulan itu ada satu kelebihan berbanding sekadar kenabian. Macam mana yang Allah sebut pada Nabi Musa alaihissalam, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Allah kata, ingatlah tentang Nabi Musa, dia adalah seorang yang mukhlas dan dia juga adalah seorang yang rasul, nabi, rasul lagi nabi, wa kana rasulan nabiyya. Dan para ulama ramai yang melihat bahawa rasul ini lebih luas daripada nabi. Mereka menyebutkan bahawa rasul ini adalah sesiapa yang diberikan wahyu oleh Allah dengan satu syariat yang tertentu, dan mereka ini diperintahkan untuk menyampaikannya. Manakala nabi, mereka yang diberikan wahyu oleh Allah tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. You don't have to be da'i. So semua rasul itu nabi dan tidak semua nabi itu rasul. Ini apa yang disebut juga dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Tetapi apa yang disebutkan ini, maksudnya pandangan yang kata rasul ini yang mana mereka yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk nak sampaikan kepada manusia, nabi ini pula yang tak diperintahkan untuk nak sampai kepada manusia, agak jauh pandangan ini. Okay, antaranya is because of Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran pernah naskan bahawa dia mengutuskan anbiya sebagaimana dia mengutuskan rasul. Allah kata, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ. Allah kata, tidaklah kami utuskan sebelum kamu
daripada kalangan Rasul dan juga Nabi. Kalaulah perbezaan di antara keduanya hanyalah daripada sudut menyampaikan, maka Allah kata dalam ayat tu, al-irsal, kami telah utuskan. Bila kita kata utuskan, maksudnya sepatutnya Nabi juga ada tugasan untuk nak menyampaikan. How can seorang Nabi tidak bertanggungjawab untuk nak menyampaikan seruan? Dalam sebuah hadis yang dhaif ada menyebutkan tentang bahawa ulama umatku ini adalah seperti Nabi kepada Rasul. Itu tak tepat. Ulama sendiri pun diperintahkan untuk nak menyampaikan kepada umat. Takkanlah Nabi yang mendapat wahyu daripada Allah simpan sendiri. Poin yang kedua, kalau tak menyampaikan, ini seolah-olah kita kata is menutup. Kita kata macam dia tak sampaikan wahyu Allah. Ditutup wahyu Allah. Allah tidak menurunkan wahyu kepada seseorang untuk nak dia tutup ataupun ditanam dalam diri dia semata-mata untuk perseorangan semata-mata, lalu ilmu Allah ini mati dengan wafatnya dia. So that's not make any sense. Poin yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Uridu alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd wan nabiy wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad." Aku telah diperlihatkan tentang suasana lah dekat mahsyar nanti, dan aku telah melihat seorang nabi yang ada ramai umat, dan aku telah melihat seorang nabi yang mana cuma ada seorang pengikut ataupun dua, dan aku juga telah melihat nabi yang langsung tak ada pengikut. Maka hadis ini juga telah menunjukkan bahawa seorang nabi juga diperintahkan untuk nak menyampaikan. Cumanya berbezalah dengan kadar umat nak sambut ataupun nak terima. Ada para nabi yang dakwahnya diterima ramai. Ada para nabi yang mana dakwahnya langsung tak ada siapa yang nak dengar ataupun nak ikut. Jadi definisi yang lebih tepat iaitu seorang rasul ialah mereka yang diberikan wahyu yang mengandungi satu syariat yang baru. Dan Nabi pula diutuskan dengan tujuan untuk nak takrir syariat yang lepas, iaitu hanya untuk nak menguatkan lagi ataupun nak mengingatkan manusia tentang syariat yang telah lepas. Can you difference between this? Okay. Syariat luas. Dalam syariat ada akidah, ada fiqh. Urusan akidah secara umumnya tidak berbeza di antara satu nabi dan nabi yang lain. Semua para anbiya, semua para rasul, mereka membawa risalah tauhid yang itu tidak berbeza. Urusan yang membezakan antara para nabi dan nabi yang lain iaitu urusan manhaj, urusan fiqh, cara hidup, cara ibadah yang itu disesuaikan dengan keadaan dan zaman masing-masing. Allah kata likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap daripada umat itu ada syariatnya, ada minhajnya. Dulu Bani Israel, okay, before that, apa yang kita nak terangkan is, contohnya Nabi Musa alaihissalam, Allah utuskan kepada dia Taurat, Allah utuskan kepada dia kitab Taurat yang mana dia membawa satu syariat yang baru. Jadi selepas daripada Nabi Musa, ada nabi-nabi, Nabi Nuh,
Bani Israel yang selepas Nabi Musa, yang mana mereka ini dia ingatkan kembali kepada Bani Israel tentang syariat risalah Nabi Musa alaihi salam. Dia tak ada kitab baru, dia tak ada risalah yang baru. Okay? Tak semestinya setiap rasul itu ada kitab. Yang kitab ni ada beberapa je kan. Jadi Bani Israel ni dulu, Allah banyak utuskan para anbiya ni dulu daripada kalangan Bani Israel. Bila matinya seorang Nabi di kalangan Bani Israel, akan dibangkitkan Nabi yang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Kesemua anbiya Bani Israel asalnya dulu diutuskan dengan syariat Nabi Musa, iaitu yang membawa kitab Taurat. Dan semua para nabi ini diperintahkan untuk nak menyampaikan wahyu Allah menerusi kitab Taurat ini. Allah sebut dalam suratul Baqarah, Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu. Allah kata, tidakkah kamu melihat ke arah pembesar Bani Israel selepas daripada Nabi Musa, ketika mereka mengatakan kepada Nabi mereka, maksudnya selepas daripada Nabi Musa ada Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel, tetapi para anbiya itu semua mengikuti dan menyampaikan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa yang berlandaskan kepada kitab Taurat. Jadi Nabi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini diberikan satu wahyu yang mereka kena sampaikan kepada kaumnya. So ini menunjukkan bahawa Nabi juga berperanan untuk menyampaikan. Kalau kita tengok umpamanya Nabi Daud, anaknya Nabi Sulaiman, kemudian cucu cicitnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua ini para Nabi. Dan mereka ini diutuskan untuk menguruskan Bani Israel. Dan mereka ini juga ditugaskan untuk nak menyampaikan kebenaran dan hak kepada Bani Israel. Jadi beriman kepada para Nabi dan Rasul adalah salah satu daripada usulul iman. Allah kata dalam Quran, Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diperturunkan kepada kami, apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan cucu cicitnya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi yang diutuskan daripada Tuhan mereka, dan kami tidak membezakan di antara salah satu daripada kalangan mereka dan kami daripada kalangan orang Islam. Dan siapa yang tidak beriman kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah sesat dan telah rugi. Allah kata, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Siapa yang kufur kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, Rasul, hari akhirat, mereka ini telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi Allah utuskan para anbiya dan para rasul ni ramai untuk nak bagi peringatan dan membawa berita yang gembira. Tetapi tak ada siapa pun yang Allah utuskan daripada kalangan para rasul dan anbiya dulu semua kepada seluruh umat
melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi dan Rasul mereka ini diutuskan kepada kaum masing-masing kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada keadilan Allah Azza wa Jal, Allah tidak mengazab sesiapa daripada kalangan hamba-Nya melainkan setelah dibangunkan hujah ke atas mereka. Setelah diutuskan rasul kepada mereka. Allah kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab seseorang ataupun satu kaum itu melainkan setelah kami utuskan kepada mereka seorang rasul. Sebab rasul yang akan membawakan message, yang akan membawa hujah sebagai satu argument yang Allah akan questionkan kita semua manusia di akhirat kelak. Jadi daripada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, Allah utuskan ramai para anbiya, ramai para rasul dalam sejarah kita. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Allah kata tak ada satu pun umat ataupun kaum melainkan Allah utuskan kepada mereka ni seorang nadhir yang membawa peringatan, maksudnya seorang rasul. Tadi pun kita dah sebut tentang hadis Nabi kata bilangan para nabi ini mencecah 124,000. Ramai. Nabi sendiri telah bagi tahu kepada kita ada beberapa anbiya dan beberapa rasul. Itu apa yang telah kita bacakan lah, kita sebut tadi riwayat tadi tu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dalam bilangan yang ramai ini ada sebahagian kecil sahaja yang kita tahu nama mereka yang Allah dan Rasulnya beritakan kepada kita. Dan jauh lebih ramai lagi di luar sana yang kita tak tahu pun siapa mereka, siapa nama mereka. Apa kisah mereka, we don't know. Misalnya dalam Quran Allah kata, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Sebahagian Rasul yang kami telah ceritakan kepada kamu, ada juga sebahagian Rasul yang kami tidak ceritakan kepada kamu. Allah bagi tahu sendiri ada banyak daripada Rasul yang Allah tak ceritakan kepada kita. Yang mana Allah ceritakan kepada kita, namanya ada di dalam Al-Quran yang telah diberitakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini we cannot ignore it. Tak boleh dustakan. Kita kena beriman, dan ini merupakan salah satu daripada rukun iman, beriman dengan para rasul. This is it. So seolah-olah macam bila kita nak kelas kita ni berkaitan dengan kisah penceritaan rasul, maka ia juga meliputi aspek tentang rukun iman yang ketiga, iaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi beriman kepada Nabi dan Rasul ni ada macam-macam aspek. So this is kind of a big picture of it. Dalam Al-Quran, Allah cerita cuma 25 sahaja Nabi dan Rasul. 25 only. Banyak ayat-ayat yang berpecah-pecah, banyak surah-surah di tempat yang berbeza Allah cerita kisah-kisah, contoh Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ismail, Nabi Idris, Dzulkifl, lain-lain, ramai. Inna Allah astafa Adam wa inna Allah astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad telah kami utuskan saudara mereka Hud. Wa ila thamud akhahum salihah, kepada kaum Thamud telah kami utuskan Saleh. Wa ila Madyan akhahum Shu'aibah, kepada bangsa Madyan telah kami utuskan Nabi Shu'aib. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Nama-nama yang Allah sebut. Muhammadur Rasulullah, nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu tempat surah Al-An'am, Allah sebut 18 nama terus para anbiya ni. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan hadaina
wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin. 18 nama yang Allah sebut. 4 daripada kalangan mereka adalah daripada bangsa Arab, iaitu Hud, Saleh, Shu'aib dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini iaitu Nabi Hud, Nabi Saleh dan Shu'aib adalah daripada kategori Arabun Aribah. Dulu kita ada awal muqaddimah sirah, dulu kita ada sentuh tentang ni. Manakala Nabi Ismail adalah daripada susu galur Arabun Musta'ribah, iaitu Arab yang dah dikacuk lah. Itu kisah tu kita dah sentuh lah masa kita cerita awal-awal dulu dalam sirah. Hud, Saleh daripada Arabun Aribah, Arab yang pure dulu asal-asalnya. Jadi ada juga para anbiya yang kita boleh tahu daripada sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Al-Quran tidak menyebut tentang nama mereka. Misal kata Nabi Syith, anak kepada Nabi Adam alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban daripada hadis Abi Dzar. Diceritakan dia ada diturunkan kepadanya 50 lembaran. Dalam hadis juga ada menceritakan tentang Nabi Yusha' bin Nun. Ini Quran tak ada sebut, tapi ada di dalam hadis. Misal kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, menulis hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ghaza nabiyyun minal anbiya faqala liqaumihi la yatba'uni rajulun qad malaka bid'a imra'ah wa yuridu an yubna biha." Maksudnya diceritakan tentang satu kisah Yusha' bin Nun. Ada disebut juga dalam hadis lain, inna syamsa lam tuhbas illa li Yusha' layali sar ila baitil maqdis. Di sana ada juga beberapa figura yang disebutkan di dalam Quran ataupun di dalam hadis yang dipertikaikan ataupun diperselisihi status kenabiannya. Adakah dia daripada kalangan Nabi ataupun dia daripada kalangan orang-orang soleh semata-mata. Misalnya Dzulqarnain. Dalam Quran, akhir suratul Kahf, Allah kata, "Qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Adakah bila mana Allah sebut kami mengatakan kepada Dzulqarnain, adakah bermaksud Dzulqarnain ini seorang nabi? Macam mana yang telah Allah berbicara ataupun mewahyukan kepada para anbiya yang sebelumnya, para anbiya yang lain. Tetapi kat sana ada juga yang menafikan. Sebagian ulama kata macam sahabat Nabi Ali bin Abi Talib menafikan bahawa Dzulqarnain itu adalah seorang nabi. Zahir Al-Quran seolah-olah menggambarkan bahawa Dzulqarnain itu adalah seorang nabi. Itu menjadi medan pertikaian. Antara lagi nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran iaitu Tubba'. Dalam surah Dukhan Allah kata, "Ahum khairun am qaumu Tubba' walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin." Adakah mereka itu lebih baik ataupun kaum Tubba' sebelum mereka yang kami telah musnahkan kerana mereka telah melakukan jenayah.
Dalam surah lain Allah kata surah Qaf, wa ashabul aikati wa qaumu tubba'. Allah cerita tentang, Allah sebut tentang nama Tubba'. Maka ia menjadi medan perselisihan. Adakah Tubba' ini adalah seorang nabi yang diutuskan kepada kaumnya, lalu kaumnya ini telah mendustakan dia dan Allah telah musnahkan kaum mereka? Allahu a'lamu, Allah lebih mengetahui tentang perkara itu. Maka dalam perkara ini kita bertawakuf itu lebih baik. Kita sama ada Tubba' ataupun Dzulqarnain, kita tak berani mengatakan dia sebagai seorang nabi, kerana Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, riwayat Al-Hakim dan Baihaqi, ma adri atubba'u nabiyyan am la, wa ma adri Dzulqarnain nabiyyan am la. Nabi sendiri bagi tahu, aku sendiri tak tahu Tubba' ini nabi ataupun tak, dan aku juga tak tahu Dzulqarnain ini nabi ataupun tidak. Kalaulah Nabi SAW sendiri tak tahu, maka kita lebih utama untuk nak kata kami, kita tak tahu je lah. Antara lain ni Khidr. Al-Khidr, satu hamba yang saleh, yang kita kenal, kita tahu penceritaan dia di dalam surah Al-Kahf, yang mana dia bermusafir ataupun mengembara, berkelana bersama dengan Nabi Musa. Musa yang ingin menuntut sesuatu ilmu daripada Khidr. Allah ceritakan, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Dan mereka mendapati ada seorang hamba daripada kalangan hamba kami yang kami telah berikan kepada mereka rahmat daripada sisi kami, dan kami telah ajarkan kepadanya daripada sisi kami satu ilmu. Sebahagian ulama mengatakan bahawa rahmah yang disebutkan dalam ayat ini bermaksud nubuwah, kenabian. Dan ilmu itu bermaksud wahyu. Jadi dia sebahagian mengatakan bahawa itu menunjukkan bahawa Khidr itu juga adalah seorang nabi. Itu yang lebih zahir. Jadi ada yang juga mengatakan bahawa dalil yang kedua is Nabi Musa kata kepada dia pada dalam suratul Kahf, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Dalam ayat ini dia kata, Nabi Musa minta izin, kata, boleh tak aku nak ikut engkau supaya kamu mengajar kepadaku satu apa yang kamu telah diajarkan tentangnya. Nabi Khidr kata, kamu tak akan mampu bersabar dengan aku. Macam mana kamu nak bersabar dengan sesuatu yang kamu tak tahu? Nabi Musa kata, kamu akan mendapati aku ini seorang yang sabar insya-Allah, dan aku tidak akan mengingkari arahan kau. Kalau kau mengikuti aku, Khidr kata, kalau kau ikut aku, jangan, do not ask any question until I tell you later. Jadi point dia from this ayah, kalau dia bukan Nabi, dia tidak akan maksum. Dan how can seorang Rasul yang agung, Nabi Musa alaihissalam, follow someone yang langsung tak ada rutbah, tak ada satu kedudukan kenabian? Itu dalil yang kedua. Dan dalil yang ketiga is bila penceritaan kisah Nabi Khidr yang dia bocorkan sampan dulu, dia bunuh ada seorang budak-budak kat situ dulu. Yang ini jelas menunjukkan bahawa dia sebenarnya telah diberikan wahyu yang menunjukkan bahawa dia terpelihara ataupun maksum di atas tindakan dia, dan itu tidak terhasil melainkan dia seorang Nabi. Dan yang paling jelas bila Khidr bagi tahu, lepas di question dia, ditanya banyak-banyak, dia kata rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri, ia merupakan rahmat daripada Tuhanmu dan aku tidak melakukannya
di atas dengan maksudnya daripada diri aku sendiri, maksud ini semua diperintahkan oleh Allah, maka perintah daripada Allah itulah adalah wahyu. Okay, jadi boleh faham insya-Allah tentang Nabi ataupun bukan Nabi. Tapi dekat sana ada beberapa poin yang kita nak bincangkan juga sebagai mukaddimah kita pada hari ini, iaitu sifat Rasul. Macam mana sifat ciri-ciri seorang Rasul? Adakah mereka ini bukan manusia, mereka ini luar biasa? Yang itu kita akan tahu. Pertama sifat pertama manusia, Rasul, dia mesti manusia lah. Dia mesti manusia. Even Nabi kita SAW, Allah kata, Qul innama ana basharun mithlukum. Katakanlah sesungguhnya aku juga adalah manusia seperti kamu. Jadi itulah ujian yang Allah turunkan kepada kita. Allah utuskan seorang manusia sama seperti kita, yang terpelihara dengan guide daripada Allah Azza wa Jalla, untuk membawa satu amanah yang besar, untuk nak menguji keimanan dan kepercayaan kita kepada Rasul tersebut. Ada juga orang yang mana mereka ni tak boleh nak accept. Dia tak boleh nak accept bahawa Rasul itu manusia biasa. Mesti kalau nak kata seorang Rasul tu mesti luar biasa. Sedangkan kalau kita tengok, Nabi juga berjasad seperti kita, yang makan dan minum tidur seperti kita, yang berjalan, bekerja, memenuhi hajatnya seperti kita. Kerana itu dulu kaum Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ma li hadzal rasul? Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq?" Apa ke benda seorang Rasul ni boleh makan, berjalan-jalan dekat pasar ni? Dia orang tak mau nak terima sebab dia kata, dia pun manusia seperti kita. Apakah halnya dia nak berdakwah, nak seru kita macam-macam. Jadi Nabi, sifat dia mesti dia merupakan seorang Rasul. Kenapa seorang Rasul itu dia bukan terdiri daripada malaikat? Sebahagian musuh Nabi kita SAW dulu pernah bantah Nabi. Dia kata, "Wa ma mana'an nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda in la an qalu ab'athallahu basharan rasula." Yang mereka ni tak nak ikut manusia biasa. Mereka nak macam malaikat lah, yang nampak luar biasa ni, yang diutuskan kepada kita. Tapi kita bagi tahu sifat malaikat ni berbeza daripada manusia. Penciptaan makhluk malaikat ni adalah satu different creature, yang mana hanya seorang manusia yang boleh memahami, yang boleh menjadi uswah kepada bangsa mereka sendiri. Sedangkan kita, kalaulah orang tu daripada bangsa lain pun kita dah mula ragu-ragu, kita mempunyai pandangan yang skeptikal. Apatah lagi jika kalaulah seorang Rasul itu ada daripada makhluk yang lain. That's even creepier. Lebih menyeramkan. Makhluk yang ada sifat perincian yang banyak yang kita tak tahu. Yang mungkin keadaan ni super different daripada the world yang different. We don't know how much power of malaikat, di apa kelemahan malaikat, we don't know. Lepas tu Allah kata dalam Quran, "Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula." Dan kemudian kita nak tengok para nabi juga sebagai manusia biasa, mereka tidak memiliki ciri ketuhanan, tidak memiliki ciri-ciri malaikat. Malaikat yang boleh bergerak pantas, yang boleh itu ini, tidak. Mereka juga tidak seperti Tuhan yang boleh memakbulkan hajat, yang boleh menghilangkan kesukaran manusia.
tetapi semua itu hanya sekiranya diberikan satu kelebihan oleh Allah Azza wa Jal sebagai bukti kebenaran mereka, sebagai satu bentuk mukjizat, yes. Dan antara satu yang agak unik tentang sifat para nabi is daripada segi fizikal, struktur luaran, para nabi ini Allah jadikan mereka ini mempunyai sifat fizikal yang sempurna. Mereka tidak ada ciri-ciri yang ataupun kita kata yang tidak sempurna ataupun PU. Ada kisah yang Nabi SAW cerita tentang Bani Israel yang cuba untuk nak mengaibkan Nabi Musa kerana tuduh dia ada satu kecacatan pada tubuh fizikal, dan Bukhari pun ada cerita. Dan akhirnya Allah cuba untuk nak menyingkapkan bahagian tersebut kepada Bani Israel untuk nak menunjukkan bahawa Nabi Musa sempurna. Dan Nabi SAW setiap daripada para nabi ini dia ada ciri-ciri dia, rupa dia. Walaupun ada sebahagian nabi, macam Nabi bagi tahu rupa Nabi kita SAW lebih mirip dengan rupa Nabi Ibrahim alaihissalam, itu bapa dia. Tetapi walaupun kita kata rupa itu berbeza, mungkin juga tidak sempurna, tetapi yang paling sempurna adalah akhlak. Akhlak para anbiya adalah akhlak yang mulia, akhlak yang perfect. Allah puji inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Allah puji Nabi Musa, ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sifat Nabi Musa yang penuh amanah, yang sangat kuat. Nabi Ibrahim yang sangat lembut dan mudah untuk nak bertaubat. Allah cerita tentang Nabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'd. Dia adalah seorang yang menepati janji. Allah puji Nabi kita Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Kemudian antara ciri Rasul juga, mereka memiliki ciri keturunan yang mulia. Semua para Rasul selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam, daripada kalangan zuriatnya, semua para Rasul selepas daripada zaman Nabi Ibrahim, daripada kalangan zuriat Nabi Ibrahim. So dia ada 3 big generation of para anbiya. Daripada zaman Nabi Adam, generasi kedua zaman Nabi Nuh, generasi ketiga zaman Nabi Ibrahim. Semua nabi selepas daripada Nabi Nuh, daripada keturunan Nabi Nuh. Semua nabi selepas daripada zaman Nabi Ibrahim, semua daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Allah telah memilih sebaik-baik keturunan untuk diutuskan kepada kaum masing-masing. Nabi SAW sendiri beritahu, bu'istu min khairi quruni bani Adam qarnan faqarnan hatta kuntu minal qarni alladhi kuntum min. Allah utuskan aku ini daripada keturunan yang terbaik bagi setiap generasi. Nabi SAW kata lagi, wa ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, inna Allah khalaqal khalq faja'alani fi khairihim thumma ja'alahum firqatain faja'alani fi khairihim firqa thumma ja'alahum qabail faja'alani fi khairihim qabila thumma ja'alahum buyutan faja'alani fi khairihim baitan fa ana khairukum baitan wa khairukum nafsa. Nabi kata dulu Allah telah ciptakan makhluk, ada daripada kalangan mereka yang baik dan ada kalangan mereka yang kurang baik. Aku ini daripada kalangan yang baik itu. Kemudian daripada kalangan yang baik itu ada macam-macam kabilah. Nabi kata aku daripada kalangan kabilah yang terbaik daripada kabilah-kabilah itu. Kemudian daripada setiap kabilah itu ada rumah masing-masing. Aku daripada kalangan rumah yang terbaik. Maksudnya rumah yang terbaik. Daripada kalangan kabilah yang terbaik. Daripada kalangan kelompok yang terbaik. Daripada kalangan keturunan yang terbaik. Dan para anbiya, ciri mereka ini juga, mereka ini tak ada daripada mana-mana para nabi yang datang daripada kategori hamba. Apatah lagi pada zaman dulu yang mana hamba-hamba ini dilihat rendah, maka seorang para nabi itu semuanya bersifat merdeka.
Dan kemudian antara ciri para anbiya, mereka memiliki akal yang bijak, yang cerdas. Ada kelebihan-kelebihan, keunikan yang Allah kurniakan kepada mereka supaya mereka mampu untuk nak memikul risalah dan mampu untuk nak menyampaikan kepada manusia. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tidak lupa. Allah kata sanuqri'uka fala tansa, kami akan baca kepada kamu dan kamu tidak akan lupa. Nabi Ibrahim, seorang nabi yang mempunyai kepetahan dalam berhujah, pandai berhujah. Allah sebut, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha. Demikianlah hujah kami yang telah kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Yang kita pun dalam Quran nanti kita akan sentuh tentang macam mana Nabi Ibrahim berdiskusi, berdialog dengan kaumnya. Sangat petah, sangat tajam. Nabi Musa alaihi salam, Allah berikan kepadanya kekuatan yang kuat. Itu kelebihan Nabi Musa alaihi salam. Dan ciri antara sifat para nabi ini juga, Allah utuskan, pilih mereka ini semua daripada kalangan lelaki. This is something yang maybe you gonna question about, tak ada ke nabi perempuan? Adakah itu bentuk diskriminasi? Allah kata dalam Quran, wa ma arsalna min qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Ayat paling jelas, surah Al-Anbiya, tidaklah kami utuskan sebelum kamu melainkan rijal, lelaki-lelaki yang telah kami wahyukan kepada mereka. Jelas, illa, nothing, only, rijal, lelaki, no women. Dan hikmah daripada rasul-rasul ini diutuskan daripada kalangan lelaki, iaitu banyaklah hikmahnya. Antaranya is, bila nak berdakwah, it's really need satu pergerakan yang luas, yang besar, yang memerlukan pergaulan, yang memerlukan kena bertemu dengan, akan berhadapan dengan orang-orang yang mendustakan kita, yang melawan kita, yang akan berperang dan sebagainya. Dan ini semua hanya boleh dipikul oleh lelaki. We have to accept that's the fitrah asalnya. So orang lelaki secara asalnya lebih kuat fizikal. Itu asal. Tapi kita tak nafi lah, ada lelaki yang lebih lemah daripada wanita, ada. But it's overall. Kemudian kita kena faham juga daripada sejarah dulu sampai sekarang, umat-umat kebiasaannya mereka punya pemimpin, king dan sebagainya only lelaki. Lelaki juga biasanya daripada sudut fizikal bagus, daripada sudut emosinya lebih, sifatnya begitu. Bukan kata dia katakan lebih itu maksudnya dia lebih tinggi atau apa, tidak. Tetapi itu keunikan Allah telah cipta. Setiap daripada kita lelaki dan perempuan ada peranan masing-masing, kelebihan masing-masing, semuanya saling melengkapi. So peranan it will be berbeza-beza. Bukan bererti lelaki lebih, perempuan kurang, perempuan lebih, lelaki kurang, no. Tetapi ada daripada sudut bab yang mana yang ni lebih sesuai. Lelaki lebih sesuai daripada perempuan because of certain things. Kenapa Allah jadikan seorang ibu yang mengandungkan anak is not man? Because kat situ lelaki pula yang tak kuat. Dia kuat-kuat nak berperang, berlawan ni semua, tetapi bab nak mengandung anak, lelaki tak kuat. Cuba bagi tengok dalam, ada dia pun buat test, lelaki tu kena macam diletakkan renjatan sikit, seolah-olah macam contraction perempuan, tak boleh tahan. Ada kelemahan lelaki. Jadi wanita pula ada dia punya fitrah yang Allah ciptakan. Dia ada kitaran haidnya, ada tempoh untuk melahirkan anak, ada nifas dan sebagainya. Jadi benda-benda ini mungkin akan menghalang certain tugasan.
Bukan nak kata kelebihan atau kekurangan, but only the different of kita kata different of peranan sahaja. Walaupun di sana ada beberapa pandangan yang mengatakan bahawa wanita itu juga ada diberikan kenabian, kita tak nafi. Ada sebahagian macam Ibn Hazm, Abul Hasan Al-Ash'ari yang mengatakan ada antara nabi yang ada antara wanita yang diberikan kenabian, seperti mana dianggap macam Maryam. Maryam dikatakan nabi. Ada juga sebahagian masukkan Hawa, isteri Nabi Adam. Ada yang kata Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Ada yang kata ibu Nabi Musa, Hajar ataupun Asia. Sebab mereka ini tengok bahawa ada macam satu guidance yang Allah sebut dalam Quran, seolah-olah macam memberikan wahyu kepada wanita-wanita ini. Mereka tak menolak ayat yang kita baca tadi, illa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Mereka tak tolak, tapi mereka mengatakan bahawa risalah itu untuk rijal. Dia ambil literal. Risalah kerasulan tu untuk lelaki, tetapi kenabian boleh meliputi wanita juga. Sebab mereka mungkin nak beranggapan bahawa seorang nabi itu tidak semestinya berkewajipan untuk nak menyampaikan risalah kepada kaumnya. Dia cukup mendapat wahyu dan kemudiannya beramal untuk diri masing-masing. So tadi kita dah bagi tahu takrifan ini tidak tepat. Dia katalah, misal kata ibu Nabi Musa. Allah kata dalam Quran, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Kalau kita ingat ada peristiwa Nabi Musa masa dia dilahirkan dulu, Firaun masa tu sembelih anak-anak Bani Israel. Sampai ke rumah Nabi Musa, Allah perintahkan kepada ibu kepada Nabi Musa, susukan dulu Musa, kemudian campakkan dalam sungai. So itu menunjukkan seolah-olah ibu Nabi Musa juga mendapat wahyu. Macam mana Jibril diperintahkan untuk pergi kepada Maryam dan kata fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya, yang menyamar sebagai seorang lelaki. Kemudian Jibril kata Maryam kata inni a'udzu birrahmani mink in kunta taqiyya. Jibril kata innama ana rasulu rabbika li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku diutuskan kepada kamu untuk nak membawakan berita bahawa kamu akan dikurniakan seorang anak. Malaikat juga pernah cakap pada Maryam, ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya kamu wahai Maryam, Allah telah memilih kamu, telah menyucikan kamu, melebihkan kamu di atas para wanita di dunia ini. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Rukuk dan sujudlah wahai Maryam kepada Tuhan kamu. So mereka mengatakan bahawa wanita-wanita ini juga adalah nabi. Sebab mereka mendapat wahyu daripada Allah, sama ada menerusi malaikat ataupun wahyu yang diutuskan kepada mereka. Sebab mereka mendapat arahan. Bila mendapat satu arahan, mereka kata itulah bukti kenabian. Seperti mana pada Hawa, pada Siti Sarah, pada Hajar, Asia. Lagi-lagi bila Allah kata tadi ayat kita baca, wastafaki ala nisa'il alamin, kami telah melebihkan engkau daripada wanita-wanita lain di dunia ini. So itu pilihan itu maksudnya Allah telah memilihnya sebagai nabi. Nabi SAW sendiri ada sebuah hadis beritahu, lelaki yang diberikan kesempurnaan itu ramai, tetapi tidak ramai daripada wanita yang sempurna melainkan Asia, isteri kepada Firaun, Maryam, anak kepada Imran. Jadi hanya mereka yang diberi kesempurnaan adalah mereka yang mencapai tahap yang diberikan kenabian. Tetapi jawapan kepada mereka ini yang pertama sekali,
kita dah bagi tahu awal tadi bahawa kita tidak setuju bahawa seorang Nabi itu tidak diwajibkan untuk nak menyampaikan risalah ataupun tidak bergaul dengan manusia yang lain. Tak ada beza daripada sudut Nabi dan Rasul ini kecuali kita bagi tahu is beza Nabi ini tidak diutuskan untuk membawa risalah yang baru. Yang kedua, boleh jadi apa yang Allah wahyukan kepada wanita-wanita tersebut sebahagiannya dalam bentuk mimpi. Dan mimpi ini juga salah satu daripada apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Tetapi mimpi juga bukan tanda seorang itu sebagai Nabi. Yang ketiga, tidak semestinya apabila ada malaikat yang berbicara dengan mereka itu menunjukkan mereka itu Nabi. Dalam hadis ada menyebut bahawa Allah mengutuskan malaikat kepada seorang lelaki yang menziarahi dia punya saudaranya fillah dalam satu qaryah, dan kemudian bertanya kepada dia tentang kenapa dia menziarahi dia, dan dia bagi tahu kerana dia suka cintakan dia kerana Allah. Maka malaikat tu bagi tahu Allah telah utuskan dia kepada dia untuk nak bagi tahu bahawa dia juga sukakan kepada dia. Sahabat juga Jibril juga pernah mengajar kepada sahabat-sahabat yang lain. Tidak bererti bahawa itu sahabat juga seorang Nabi. Nabi kita SAW sendiri pun bertawakuf, tidak berani untuk nak mengatakan bahawa Zulkarnain itu Nabi ataupun tidak. Macam mana kita boleh nak yakin dan confirm mengatakan bahawa Maryam, ibu Nabi Musa ni semua sebagai seorang Nabi? Sedangkan kes Zulkarnain pun Nabi tak berani. Tubba' pun Nabi tak berani nak bagi satu confirmation. Dan tak ada hujah kita nak bagi tahu bahawa kalimat istifa Allah telah melebihkan Maryam itu ke atas wanita lain, itu tidak menunjukkan tahap kenabian. Sebab dalam Al-Quran Allah gunakan juga perkataan istifa itu kepada bukan Nabi. Dalam Quran Allah kata thumma awrathna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian kami telah wariskan kitab kepada mereka yang terpilih daripada kalangan hamba kami. Hamba kami itu tak semestinya Nabi. Sebab ada daripada kalangan mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Definitely is not an anbiya. Tetapi Allah istafaina. Allah telah pilih, Allah telah. Is not necessary istifa bermaksud memilih kenabian. Kemudian kalau mereka mengatakan bahawa wanita-wanita itu sempurna disebabkan hadis Nabi SAW, kita katakan tak semestinya lafaz kesempurnaan yang warid dalam hadis itu bermaksud kenabian. Sebab ada kesempurnaan, kesempurnaan ini di sudut nisdah, specifically, maksudnya daripada sudut ini, tak semestinya sempurna itu bermaksud everything, maksud Nabi. Mungkin daripada segi sudut ini, dari segi Nabi, dari segi wanita sahaja, siapa yang sempurna is not necessary is Nabi. Begitu juga dalam ada riwayat hadis Nabi bagi tahu Khadijah daripada kalangan orang yang sempurna, wanita. Khadijah bukan Nabi. Jadi tak semestinya kesempurnaan itu merujuk kepada Nabi. Begitu juga Fatimah, yang Nabi bagi tahu dia adalah penghulu wanita di syurga. Fatimah bukan Nabi. Dan itu antara kita kata argument-argument yang kita nak bagi tahu bahawa sebenarnya para rasul macam yang disabdakan oleh Nabi SAW itu semuanya adalah daripada kalangan lelaki. Al-Qadhi Iyad menukilkan ini adalah pandangan majoriti para fuqaha bahawa Maryam bukannya seorang Nabi. Sebahagian ulama Imamul Haramain menukilkan ijma' Maryam bukan seorang Nabi. Jadi itulah kira kata antara sebahagian daripada muqaddimah kita yang kita akan kongsikan pada malam ini. Dan insya-Allah tabaraka wa ta'ala kita akan sambung lagi kelas dan pengajian kita pada siri yang akan datang. Jadi sekadar itu sahaja dulu
pengajian kita pada hari ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.